Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah dua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah dua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 19 surah Qaf, ayat 19 surah Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Artinya, telah datanglah mabuk kematian itu dengan kebenaran. Yang demikian itu merupakan perkara yang kamu cuba melarikan diri daripadanya. Ayat 19 surah Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa umat manusia sebenarnya sentiasa melarikan diri daripada kematian. Hakikat sebenarnya tak ada siapa pun yang nak mati. Manusia sentiasa cari jalan melarikan diri daripada kematian. Dan sebelum mati, terlebih dahulu didatangkan kepada manusia itu atur cara khas, agenda khas, tentatif khas, iaitu sakratul maut, mabuk kematian. Juga disebut sakaratul maut, mabuk kematian. Bermula dengan didatangkan mabuk kematian, ianya memberi kesedaran dan keinsafan kepada empunya diri bahawa dia takkan dapat lagi melarikan diri daripada kematian. Lalu menemuilah ajalnya. Malaikat maut datang mencabut nyawanya.
memisahkan roh daripada jasadnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan terlebih dahulu sakratul maut, mabuk kematian, sebelum seseorang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, agenda khas, atur cara khas, tentatif khas adalah sakratul maut, mabuk kematian. Setelah berhadapan dengan sakratul maut, mabuk kematian, barulah seseorang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir, ditanggalkan, dipisahkan roh daripada jasadnya, dicabut nyawanya. Wajaat sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Ayat 19 surah Qaf. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apa perlunya sebelum seseorang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir, terlebih dahulu didatangkan agenda tentatif, program khas untuk dirinya, yaitu sakratul maut, mabuk kematian. Kenapa mesti diatur carakan sedemikian rupa? Kenapa mesti disediakan program dan tentatif khas sakratul maut, mabuk kematian? Barulah menghembuskan nafas terakhir. Apa perlunya sakratul maut, mabuk kematian? Allah Maha Berkuasa, tak perlu dimabukkan untuk mati, baru didatangkan mati. Pun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan pada ayat 19 surah Qaf, wajaat sakratul mauti bil haq, bil haq. Allah datangkan sakratul maut, mabuk kematian itu sebelum dicabut nyawa, sebelum menghembuskan nafas terakhir, kerana disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan kepada umat manusia dan makhluk-makhluknya bahawa janji-janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Ini bukan janji manusia yang kadang-kadang janji manifestonya berbeza dengan apa yang dilaksanakan. Tidak. Ini janji Allah. Benar janji-janji Allah. Sadaqallahul azim. Bukti janji-janji Allah itu benar, maka
Allah Subhanahu wa taala datangkan terlebih dahulu sakratul maut, mabuk kematian. Sakaratul maut, mabuk kematian. Selama ni kita dengar imam membaca talqin setelah dikebumikan mayat. Imam Bilal Noja yang ditugaskan akan membaca talqin. Ketahuilah, wahai si Fulan bin si Fulan, bahawasanya kubur itu benar, soalan mungkar dan nakir itu benar, azab kubur itu benar. Kita dengar bacaan talqin. Benar, benar, benar. Bagi empunya diri, sebelum dicabutkan nyawanya, maka terlebih dahulu didatangkan bukti-bukti kepadanya bahawa janji-janji Allah itu benar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebab itu disebut bil haqq, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Sakaratul maut, mabuk kematian itu didatangkan sebagai bukti benar janji-janji Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, dah wafat 800 tahun yang lalu, menyatakan kepada kita ayat 19 surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala datangkan mabuk kematian itu untuk memberi kesedaran kepada manusia yang mana selama ini manusia lupa daratan, lupa lautan, lupa udara, lupa semua. Bukan sekadar lupa daratan, lupa dan lupa siapa dirinya. Ya, lupa. Maka Allah datangkan sakratul maut, mabuk kematian, supaya manusia sedar, aku ni makhluk Allah. Mati aku. Matilah. Kalau tak, dia lupa. Dia yakin dia tak matilah, tuan-tuan, kerana dia ada doktor yang ditugaskan menjaga kesihatan tubuh badannya. Bukan seorang, dua orang, 20 doktor. Doktor pakar segalanya. Doktor pakar bius lain, doktor pakar bedah lain, doktor pakar tulang lain, doktor pakar saraf lain, doktor pakar semua. Kalau badan dia ada jantung, ada doktor pakar jantung. Dalam badan dia ada usus, doktor pakar usus. Hebat. Tak matilah. Kenapa? Dah 20 doktor pakar. Nurse, begitu ramai. Memang sentiasa mengelilinginya, memastikan bahawa dia sentiasa gembira.
Lebih-lebih lagi nurse anak dara. Tengok. Memastikan bahawa tak matilah dia. Kirim kelalang lagi, semua beritahu. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir. Ya. Yang tukang kipas, yang tukang buka aircon, yang tukang sapu, semua ada. Giling dia. Hukum adatnya tak matilah dia. Nah ni, Allah akan datangkan sakaratul maut, mabuk kematian, untuk sedarkan dia. Mati aku. Tu tujuan kenapa Allah Ta'ala sediakan atur cara khas, agenda khas, tentatif, program khas. Sakratul maut, wajaat sakratul mauti bil haqq. Kenapa manusia akan cari jalan kalau boleh tak mati? Tak ada manusia yang berani mati. Manusia yang berani mati, manusia yang berputus asa. Manusia yang kecewa, berputus asa, maka dia kata lebih baik dia mati. Baru-baru ni selepas menunaikan solat fardu Jumaat, saya berkhutbah, baca teks khutbah sebagai pelakon pembantu terbaik, dan saya mengimami solat di Masjid Kota Iskandar, pusat pentadbiran negeri Johor. Memang lepas bagi salam tak boleh doa panjang-panjang. Sembahyang pun kena baca ayat yang pendek-pendek. Kerana manusia very busy, you know about that, very busy. Jadi kalau kau baca panjang-panjang, nanti entah ke mana pula aku dipindahkan ke pulau Au ke apa. Jadi baca yang pendek-pendek, doa pun nak pendek-pendek, semua nak cepat. Bukan nak cepat matilah, semua nak cepat dapat duit lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terkejut. Dah bagi salam, saya pun sembahyang sunat, doa-doa. Ada seorang pemuda tunggu. Aku cakap, ya Allah, pemuda ni tunggu. Ini nak kasih duit ke nak minta duit? Saya pun tambah lagi rakaat. Tunggu juga. Terdetik di hati, lama ni. Ini tunggu belakang aku ni nak minta duit ke? Yalah, peti cash mana ada masjid kerjaan tu. Yalah. Repair pun guna duit tabung yang Bangladesh kasih. Masjid tu kalau lampu rosak-rosak, tak boleh report JKR, jangan kerja rajin, terpaksa ambil duit tabung masjid yang Bangladesh di rumah tu, gantikan lampu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apalah, dah baca doa, saya pun nak bergerak. Seorang pemuda nangis-nangis pegang tangan saya. Aku cakap tak boleh pegang tangan. Kenapa Ustaz? SOP 1,000, nanti kena bayar 1,000. Nangis-nangis dia. Kenapa? Dia pun cerita dekat-dekat 20 minit cerita. Dia rasa diri dia biar mati. Boleh tak Ustaz matikan dia? Jangan, aku cakap. Kenapa tiba-tiba nak mati pula? Isteri dia curang kepada dia. Isteri dia curang. Dia sambung belajar PJJ. Dia belajar sambung PJJ, buat master. Isteri dia kesepian. Dia sambung belajar PJJ, UKM ke mana tak tahu. Jadi isteri dia tak ada siapa yang layan. Bos dia layan. Dah isteri dia nak kahwin dengan bos.
minta cerai dengan dia. Sedihnya. Maka dia pun jumpa aku, Ustaz, tolonglah. Nanti kalau aku tolong engkau ceraikan isteri kau, ya, nanti isteri kau kahwin pula dengan aku. Dia pun terkejut. Ustaz ni apa? Yalah, silap engkau kena jumpa kat Jabatan Agama. Dia ada ketua penolong pengarah bahagian pembangunan keluarga. Ada di situ pegawai-pegawai PhD, master, pegawai ronding cara. Kau minta nasihat dia. Habis, Ustaz, aku ni pandai jadi imam rawatib aja. Lain aku tak pandai. Dia pegang tangan, janganlah gitu Ustaz, tolonglah. Aku cakap, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa saya nak cerita benda ni? Pertama kali saya dengar orang yang sebut dia nak minta mati. Dia minta kalau saya boleh, saya doakan pada Allah agar dia mati sekarang. Kau jangan minta mati. Orang yang minta mati ni orang yang berputus asa. Dia dah anak seorang, tuan-tuan. Jadi isteri dia minta cerai dengan dia. Isteri dia kata dah tak ada lagi nak cinta dah dengan dia. Saya pun cakap, isterinya dekat mana? Ada kat luar tu. Aku cakap, tak sembahyang Jumaat. Perempuan mana sembahyang Jumaat? Yelah, saja tanya ni kau. Dia dekat luar. Isteri pun nak masuk, nak terus terang dengan saya. Alah, saya kata macam mana aku ni? Terperangkap aku ni. Ya. Masuk isteri dia jumpa. Saya dah tak ada rasa dengan suami saya. Saya dah benci, dah meluat. Aku cakap, kenapa ni? Ini dalam masjid. Ini masjid kerajaan ni, aku cakap. Masjid ni 60 juta harga dia. UAM buatkan, kerajaan negeri bayar balik. Turnkey. Jangan gaduh-gaduh, tak elok. Ni masjid 60 juta, masih hutang lagi, jangan. Dia kata, imam cakap apa? Nak leraikan saya ke cakap hutang-hutang? Yelah, aku cakap itulah supaya kau lupakan benda tu semua. Tuan-tuan. Jadi dia pun gaduh depan saya. Allah, aku cakap. Aku cakap nanti. Tanya dengan Mak Wah, Bilal, ada tak air minum-minum untuk kencing maniskan kau berdua? Biar kau berdua ni mati je lah, aku cakap. Cakap macam gitu baru dia sedar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, si suami minta saya doakan agar dia mati. Si isteri dah beritahu dengan saya dia dah tak ada perasaan dengan suami. Dia tak ada dah. Yalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang aku mikir macam mana aku nak pujuk kedua-dua ni keluar daripada masjid. Itu kelentong-kelentong, jampi sikit-sikit, dua-dua keluar masjid. Baliklah. Baliklah. Habis nak buat apa? Dan kau nak cerai, nak apa, jumpa mak bapak minta pandangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang nak cerita kat sini, cerita tu aja. Pertama kali telinga saya dengar orang merayu-rayu minta saya doakan agar dia mati. Aku cakap, minta panjang umur adalah, doa minta mati pula. Yalah. Kenapa begitu, tuan-tuan? Dah putus asa. Si suami benar-benar kecewa. Dia dah dapat master, akan datang dapat PhD doktor, boleh jadi pensyarah universiti UiTM ke mana. Isteri dah syok dengan orang lain pula. Yalah, macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, nak nyatakan balik semula, nak membicarakan tentang kematian. Mati macam mana pun terlebih dahulu melalui proses mabuk kematian. Apa makna mabuk kematian? Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan,
Mabuk kematian itu dua. Sesuatu yang mengakibatkan zahabul uqul, hilangnya akal. Yang kedua, sesuatu yang menyebabkan zuhulul fatan, tiada lagi kebijaksanaan. Kalau kita kata zuhul tu istilahnya maknanya kebingungan, bingung, zuhulul, kebingungan, zuhulul fatan, kebingungan, tiada lagi kebijaksanaan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu sudah sampai masanya untuk dicabut nyawanya, terlebih dahulu didatangkan kepadanya mabuk kematian. Mabuk kematian sesuatu yang menyebabkan zahabul uqul, hilangnya akal. Bagaimana akal tu hilang? Kerana dia terkejut dan terperanjat. Matanya melihat sesuatu yang tak pernah dilihat daripada perkara yang benar-benar menakutkan dan mengerikan. Telinganya mendengar sesuatu yang tak pernah didengar, bunyian yang menakutkan dan mengerikan. Hidungnya menghidu bauan yang menakutkan. Lidahnya merasa sesuatu yang amat menyakitkan. Sentuhan telapak tangan dan kaki mula terasa kepedihan, merasai bisa kesakitan. 5 panca inderanya terseksa. Apabila 5 panca indera, penglihatan, pendengaran, hiduan, rasa, sentuhan terasa, 5 panca inderanya merasai sesuatu yang tak pernah dirasai, sesuatu yang amat memeritkan, menyakitkan, bisa pedih. Lalu terkejutlah dia, menyebabkan hilang akalnya, zuhulul uqul. Kemudian tak habis begitu sahaja. Kalau tadi zahabul uqul, ani zuhulul fitan. Datanglah kebingungan, bingung, yang menyebabkan dia hilang kebijaksanaan untuk membuat pilihan, hilang kebijaksanaan untuk membuat keputusan, hilang kebijaksanaan untuk mengambil tindakan. Dia dah tak tahu bijak. Selama ni dia paling bijak, 2 PhD. Tapi oleh kerana dia berdepan dengan mabuk kematian, sakratul maut, zuhul lul fitan, kebingungan, dan disitulah hilang sama sekali kebijaksanaan, hilang akalnya, lenyaplah kebijaksanaannya, dek kerana ketakutan, kesakitan yang ditempuhi, dialami dalam tempoh masa
sakaratul maut, mabuk kematian. Baik, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, daripada banyak-banyak mabuk kematian yang paling menyeksakan ialah mabuk kematian daripada menghadapi serangan wabak penyakit. Ni nak cerita. Sebenarnya nak masuk tajuk ni dan habis waktu. Tajuk nak cerita ni maknanya sakaratul maut tu, tuan-tuan dah faham makna apa? Daripada banyak-banyak sakaratul maut, mabuk kematian yang betul-betul memeritkan, menyeksakan, serangan wabak penyakit. Dengan kata lain, orang yang mati akibat serangan wabak penyakit, dia betul-betul sengsara ketika roh nak dipisahkan daripada jasad. Nampak diam aja. Ya, mata kasar nampak diam. Tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mautun daqiqun, mati secara halus. Malaikat datang mengerumuninya, lalu malaikat memegang erat 360 tulang dihubungkan dengan 360 sendi. Kerangka tubuh badannya telah dipegang erat dan diikat oleh para malaikat. Tak nampak sedikit pun tubuhnya menguit, apatah lagi tak nampak menggelupur kesakitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nak jelaskan, ya, sakaratul maut, mabuk kematian, disitulah manusia hilang akalnya, lenyap kebijaksanaannya. Disitulah manusia kebingungan, kemuncak kebingungan, ketakutan. Disitulah penuh dengan siksaan dan kepedihan, kebisaan. Ya, itulah detiknya paling terseksa menghadapi sakaratul maut. Orang yang ditimpakan, diserang wabak penyakit yang Rasulullah sabdakan mautun daqiqun, mati secara halus. Pun begitu, wa huwa lakum syahadatun, Rasulullah bersabda, kamu wahai orang yang beriman yang terkorban akibat serangan wabak penyakit, kamu mati syahid, syahid akhirat, diangkatkan daripada azab kubur, dan moga-moga nanti di mahsyar sana kamu diisytiharkan sebagai seorang yang syahid. Itu namanya. Bagi si kafir, ya Allah, mati akibat wabak penyakit paling dahsyat menghadapi detik sakaratul maut, mabuk kematian. Ya, anak kepada baginda Nuh alaihissalam yang terkorban akibat banjir besar, akan tetapi enggan beriman dengan ayahandanya sendiri, baginda Nuh alaihissalam. Setelah mati, kemudian baginda Musa alaihissalam diberi peluang. Musa, apa yang kamu inginkan? Allah bertanya dengan Musa alaihissalam. Baginda Musa alaihissalam, dia tak jawab yang dia nak Mercedes mata belalang, Mercedes mata kacang. Yang baginda Musa nak tahu, wahai Allah, aku nak dapatkan maklumat bagaimana sakaratul maut yang dialami oleh anak baginda Nuh alaihissalam yang mati tenggelam.
Allah izinkan dihidupkan seketika anak baginda Nuh alaihissalam. Lalu anak baginda Nuh alaihissalam beritahu Nabi Musa, wahai Musa, sudah 3,000 tahun aku mati. Dalam satu riwayat, aku masih lagi rasa sakitnya mati itu, peritnya menghadapi sakaratul maut. Walaupun dah mati lama, berada di alam barzah, tapi masih lagi merasa keperitan mati. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, dah 200,000 rakyat Amerika Syarikat terkorban, ya. India mengikuti di belakang, apatah lagi negara-negara Eropah juga ramai yang terkorban akibat COVID-19. Yang saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, moga-moga Allah pelihara dan lindungi kita, ya. Kena beringat, mati dalam tempoh masa wabak penyakit ini adalah mati di mana berhadapan dengan detik sakratul maut yang amat memeritkan, menyeksakan. Itu dia. Itulah dia moral of story nak diceritakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita daripada apa dua angkara yang tak diingini. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afw.